لنا أمورنا واهلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الأهل الحبائب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وادخلنا الجنة مع سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. المحترم العالم علماء في هذا المكان المبارك، صاحب الفضيلة سيد الإمام وسيد البلال وكلكم جماعة، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati para alim ulama, para asatizah, para pimpinan, ahli jawatan kuasa, para tetamu Allah Subhanahu wa taala, di atas keizinan Allah, lantas di atas takdir baiknya Allah Subhanahu wa taala itu dijemput entum pada pagi yang sangat barakah ini dengan jemputan yang istimewa kepada Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya lafaz-lafaz azan yang dilaungkan oleh Bilal itu adalah sesuatu lafaz yang menjemput hati, bukanlah lafaz itu sekadar menjemput jasad. Jadi oleh kerana itu, barang siapa yang setakat mendengar daripada jasadnya, tidak daripada hatinya, maka tidaklah terseru olehnya untuk datang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bumbung rumahnya itu sebumbung dengan bumbung masjidnya rumah Allah Subhanahu wa taala, namun jemputan azan itu adalah merupakan suatu jemputan yang tergerak dan didengarkan oleh hati, dan pada hati-hati mereka yang terjaga kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan menjemput semua daripada kalangan kita ini untuk hadir di tempat yang barakah ini. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan antum, membersihkan dosa-dosa antum, membersihkan dosa-dosa ana daripada semua kesilapan dan kealpaan kita kepada Allah. Termasuklah dosa sebentar tadi, kalaulah kita salat tetapi masih memikirkan tentang dunia lagi. Saatlah itu tadi, ketika mana dahi ini sujud kepada Allah, masih lagi memikirkan tentang keberadaan kenikmatan dunia itu, maka sesungguhnya beratlah hati dan jiwa seorang hamba kepadanya barang siapa yang masih lagi memikirkan tentang dunia ketika mana mereka bertembung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, "Idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memulakan perbincangan kita pada pagi yang sangat mulia ini, marilah kita melihat apa yang berlaku ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab ingin keluar ke satu negeri kepada negeri yang lain. Tiba-tiba Sayyidina Umar ini, bukanlah Al-Khattab itu dimaksudkan dengan gelaran puji kepada Umar, tetapi itu dipanggil sebagai Al-Farruq. Kenapa Sayyidina Umar itu dipanggil Al-Farruq? Kerana yufarriqu bainal haqq wal batil. Kerana kemampuan dan kedaulatan yang dibawa oleh Sayyidina Umar dalam membezatarakan di antara perkara yang baik dan juga perkara yang batil. Adapun Sayyidina Umar bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah pada asalnya satu orang tentera biasa dalam Islam, tetapi oleh kerana pencapaian yang sungguh dahsyat daripada sudut keilmuan, kerohanian, physicality-nya itu, sehingga dia di antara sahabat Nabi yang paling cepat dilantik untuk menjadi panglima dalam peperangan. Dan oleh kerana itu, ma'asyaral muslimin, pada akhirnya banyak kali sebenarnya dalam kitab-kitab sirah Abu Ubaidah Al-Jarrah mempunyai pandangan yang berbeza dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Di antara seniority dan juga junior ini, ada banyak kali mereka bertembung dalam pandangan. Cuma dalam suatu keadaan, Allahumma salli ala Muhammad, bila Sayyidina Umar ingin keluar ke satu negeri dan bahagian yang lain, namun pada ketika itu dan didengarnya itu punya satu penyakit yang berwabak, yang bergerak,
Namun Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah menyatakan padanya dalam ringkasan asbab yang turunnya hadis ini, menceritakan bahawa, wahai Umar, apakah engkau tidak mahu melalui suatu jalan dan negeri itu oleh kerana wujudnya keadaan wabak dan penyakit? Maka Sayyidina Umar kata na'am. Dan Abu Ubaidah memberikan beberapa kata-kata yang triggered kepada Sayyidina Umar. Dia kata, adakah engkau ini ingin lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Maka al-jawab, Sayyidina Umar menyatakan bahawa sesungguhnya aku mengelakkan suatu takdir untuk aku berhadapan dengan suatu takdir yang lain. Tuan-tuan sekalian, takdir ini adalah merupakan kerja Allah Ta'ala, khairihi atau syarrihi. Sama ada takdir Allah Ta'ala itu baik ataupun takdir Allah Ta'ala itu buruk dalam kehidupan kita. Dan setiap daripada kalangan kita pada hari ini telah pun ditakdirkan Allah, sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka Allah Ta'ala. Jadi ada satu orang sebut, Ustaz, jadi kalau kita dah ditentukan masuk neraka ataupun masuk syurga, kenapa kita masih lagi beramal kepada Allah? Al-jawab, tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Al-awwal, kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak pasti dan tidak tahu kita ini ke syurga ataupun neraka, maka Allah Ta'ala mempunyai ilmu pengetahuan yang rendah, tuan-tuan sekalian. Oleh kerana Allah punya ilmu pengetahuan yang tinggi, Al-Alim, maka kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan keilmuan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sudah pun tahu, tuan-tuan, di mana keberadaan kita. Ianya samalah seperti analoginya, qiyas. Satu orang guru apabila didatangi bapaknya tanya kepada guru tersebut, wahai guruku, waktu itu bapaknya datang pada bulan 3. Apakah pandangan engkau terhadap anakku? Kata gurunya, maka sesungguhnya anak engkau ini kalau periksa boleh gagal. Tiba-tiba sampai pada bulan 10 punya peperiksaan UPSR, anaknya itu betul-betul gagal, tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Adakah kita perlu menyalahkan guru? Tidak. Oleh kerana ilmu guru itu mampu untuk analisis ke mana perginya anak muridnya itu, maka gurunya itu mengeluarkan nazar dan pandangan. Mungkin boleh jadi anakmu ini gagal. Maka oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam, Allah Jalla wa Ala itu punya kemampuan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu punya pengetahuan yang sangat luas berkenaan dengan keberadaan kita, sama ada ke syurga Allah ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan pada ketika itu mereka bertembung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan tentang soalan-soalan yang dipersoalkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sehingga Nabi sebut, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jikalau engkau dengar suatu penyakit berwabak itu di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke dalamnya. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Ini sinergi dengan apa yang kita buat, tuan-tuan dimulakan oleh Allah, dengan tak diizinkan rentas negeri, tuan-tuan sekalian. Dan disebutkan lagi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan apabila kamu berada dalam kawasan yang terdapat padanya ta'un, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Di Allahumma salli wa alihi wasallam, seperti mana yang antum maklum dalam keberadaan kita pada hari ini, maka kita bergerak sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan keadaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabil hasil, apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah persoalan berkenaan dengan keyakinan kepada Allah. Satu orang, dia tidak mampu untuk mengajarkan tentang keyakinan kepada Allah. Siapalah guru tersebut? Tuan guru, para kiai, para masyayikh, para doktor, dia tak boleh mengajar, tuan-tuan, berkenaan dengan keyakinan. Sebab, tuan-tuan, keyakinan ini adalah suatu benih yang tumbuh dalam hati kita. Jadi Quran sebut, untuk entum mendapat keyakinan kepada Allah, dengannya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka kalau kamu nak dapat keyakinan kepada Allah, apa caranya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu ini beribadahlah kepada Allah sehingga Allah Jalla wa Ala mengurniakan kepada kamu keyakinan, tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Keyakinan itu adalah perkara yang tumbuh dalam badan kita kepada Allah. Dan keyakinan ini diibaratkan seperti tajamnya sebilah pisau, tuan-tuan. Tajamnya sebilah pisau. Jikalau tuan-tuan berdoa tanpa punya keyakinan kepada Allah, doa itu Allah tetap ambil. Dalilnya, ud'uni astajib lakum. Kalaulah doa tidak makbul pada zaman kalian hidup, maka doa tersebut akan makbul setelah mana tuan-tuan mungkin meninggal kepada anak-anak entum. Kalau tidak kepada anak entum, doa itu akan menjadi ibadah.
doa tidak akan pernah pergi daripada mulut kita dengan sia-sia tuan-tuan. Dan ketajaman doa itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah berdasarkan tentang keyakinan kepada Allah. Semakin tajam keyakinan tuan-tuan kepada Allah, maka semakin tajamlah doa tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mukmin, sehingga doa itu menjadi senjata kepada orang-orang yang mukmin. Apa beza tuan-tuan punya doa dengan almarhum Tuan Guru Harundin, almarhum Ustaz Ismail Qamus, almarhum Syekh Husni Genting? Saya tak pasti Tuan Guru almarhum Syekh Husni Genting rasanya pernah mengajar di sini tuan-tuan. Wallahu alam. Sebab masjid tuan-tuan ni alhamdulillah banyak para ulama ahli sunnah wal jamaah keseluruhannya datang kemari tuan-tuan dimuliakan oleh Allah. Bahkan saya sempat mengambil istifadah daripada beliau. Apa beza kita dengan orang-orang soleh tuan-tuan? Bezanya adalah ketajaman doa mereka kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau keyakinan kita kepada Allah itu tumpul, maka ianya bakal menumpulkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah tuan-tuan punya suatu pisau nak memotong daging, takkanlah tuan-tuan nak mengambil masa sehingga daging itu dipotong, suatu hari, 3 hari, 4 hari tidak terpotong-potong pada dirinya itu. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Keyakinan kepada Allah juga tuan-tuan bukan dengan bermaksud tuan-tuan mesti nampak Allah untuk tuan-tuan dapat yakin. Tak, agama tak pernah ajar begitu tuan-tuan. Ada satu orang Nabi, dia pernah minta untuk tengok Allah Ta'ala. Ada satu orang Nabi pernah minta untuk tengok Allah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam suatu pandangan ulama bahawa tuan-tuan sekalian, Nabi yang paling aula itu adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-thani Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Wa thalith adalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Maka tuan-tuan dimulakan oleh Allah, Nabi yang pernah minta kepada Allah Ta'ala ini adalah Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Setelah mana Nabi Allah Musa tuan-tuan dah melalui zaman ketika mana ular memakan ular yang lain. Dia dah melalui zaman ketika mana laut terbelah dua tuan-tuan. Dan dia juga telah melalui zaman ketika dia dijemput oleh Allah untuk bermulazamah. Pada mulanya tuan-tuan, 30 lailah, 30 hari saja, 30 malam saja Allah minta supaya datang kamu ini untuk bermulazamah kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala tambah lagi, biar asyarin, Allah tambah lagi 10 malam, sehingga jadilah tuan-tuan sehingga menjadilah arba'ina lailah, 40 malam pada akhirnya tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Lepas 40 malam Nabi Allah Musa ini tuan-tuan berbicara, bermulazamah dengan Allah, barulah Allah bagi kitab Taurah kepadanya tuan-tuan. Itu satu berkenaan dengan angka 40. Yang kedua tuan-tuan, dalam hadis sahih riwayat Muslim, daripada segumpal darah tuan-tuan menjadi keadaan nutfah, dan setelah itu tuan-tuan sekalian bergerak lagi tuan-tuan sekalian kepada segumpal daging, bergerak lagi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga segumpal jasad. Ianya mengambil masa tuan-tuan 40 hari dalam hadis sahih riwayat Muslim. Cuma tuan-tuan dimulakan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana setelah mana 40 hari Nabi Allah Musa beribadah kepada Allah, maka Allah bagi anugerah Taurah kepadanya. Para ulama di tanah Jawi ni tuan-tuan dimulakan oleh Allah pun melihatkan apa yang mungkin kita boleh ikut Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Maka para ulama kita pun buatlah tuan-tuan yang disebut sebagai tahlil selama 40 malam tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Bukanlah tahlil 40 malam itu diambil daripada agama Hindu, tidak sama sekali tuan-tuan. Yang kita buat 40 malam itu kerana di atas sangkaan baik kita kepada Allah. Kalau tiap malam kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan roh, Allah ampunkan jenazah, mudah-mudahan Allah ampunkan dan ambil tuan-tuan sekalian dirinya daripada segala dosa-dosanya, mudah-mudahan makbul. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak akan sampai tuan-tuan tahlilan, tak akan sampai doa tuan-tuan kepada orang mati kecuali kalau tuan-tuan niat khusus kepadanya tuan-tuan sekalian. Maka waqala Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, itu keberadaannya. Sehingga pada akhirnya tuan-tuan dimulakan oleh Allah, bila dia balik saja daripada perjalanannya, dia minta Nabi Allah Harun untuk jaga umatnya. Sayang 1000 kali sayang. Dijaga-jaga tuan-tuan. Hanya daripada ramai orang, 70 orang sahaja yang masih beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa kecewa tuan-tuan.
Dia pegang kepala Nabi Allah Harun dan dia pegang janggutnya Nabi Allah Harun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan sekalian. Pegang dan dia kata sesungguhnya dia marah terhadap Nabi Allah Harun, dan Nabi Allah Harun sebut wahai anak kepada ibuku, tuan-tuan. Itu perkataan orang Arab. Mereka ni adik-beradik. Dia kata wahai anak kepada ibuku. Dia kata janganlah engkau memarahiku, memurkaiku di hadapan para pengikutmu yang lain ini, kerana ianya akan memberikan mereka rasa selesa dan bahagia, tuan-tuan sekalian. Bila Nabi Allah Musa dengar adik-beradik dia cakap macam tu, maka lepaslah tangannya daripada memegang kepala Nabi Allah Harun dan memegang janggutnya, tuan-tuan sekalian, dalam memanifestasikan marahnya terhadap Nabi Allah Harun, dan dia kembali bertaubat kepada Allah. Cuma apa yang diminta seperti mana kita bicarakan sebentar tadi, tuan-tuan, oleh kerana tuan-tuan keyakinannya kepada Allah, waktu itu tuan-tuan sekalian, iman para anbiya ini setelah diuji semakin lama semakin bertambah, tuan-tuan. Itu para Nabi Allah, itu jenis para Nabi Allah. Dalam keadaan tersebut, walaupun ujian yang Allah Ta'ala beri kepadanya, semakin lama semakin kuat imannya. Kalau iman para malaikah, tuan-tuan sekalian, imannya itu adalah sustain. Sebab para malaikah tidak punya nafsu, tuan-tuan sekalian. Dan ia tidak menyukai makan, ia juga tidak ada perkahwinan. Adapun iman jenis macam kita makhluk, yazid wa yankus. 3 keadaan iman. Kalau iman para anbiya semakin diuji, tuan-tuan, semakin keyakinan itu bertambah padanya. Kalau kita, tuan-tuan, iman jenis kita yazid wa yankus. Dan iman para malaikah, maka ianya adalah merupakan suatu iman yang sustain, suatu iman yang maintain, tuan-tuan sekalian, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan, oleh kerana itu disebut dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-143, diminta kepada Allah, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini unzur ilaik. Dia kata wahai Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu Nabi Allah Musa ni dah diuji, orang dah tak nak ikut dia, tuan-tuan. Maka dia pergilah bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata, tuan-tuan sekalian, kepadanya, qala rabbi arini unzur ilaik. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini ingin melihatmu, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah terus balas padanya, qala lan tarani, engkau ini takkan pernah akan dapat nampak aku, tuan-tuan. Kalau qala lam, kalau kita sebut lam, ia sama maksudnya dengan la. Tapi la, tuan-tuan, maksudnya ringan. Kalau lam, maksudnya tidak juga, tetapi tidak yang agak kuat. Kalau dikatakan lagi la tarani, engkau ni sebenarnya tak akan nampak aku. Tetapi Allah sebut lagi, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kalaulah kata engkau ini ingin melihatku dalam keadaan tersebut, namun lihatlah engkau ini ke gunung yang demikian. Maka Nabi Allah Musa ini, tuan-tuan, bergeraklah wajahnya daripada Bukit Tursina itu, tuan-tuan, ke suatu bahagian yang lain. Maka apabila dia memandang dalam keadaan itu, pandangannya itu, tuan-tuan, melihat, dan dia kata, kalaulah engkau ini nak tengok aku, nak tengok keberadaan aku, cuba kau pandang kepada suatu keadaan tersebut. Kalaulah fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalaulah itu gunung ganang tidak berkecai, tidak cair, maka sesungguhnya, Masya Allah, Tabarakallah, keberadaanku pasti kau akan dapat melihatku, tuan-tuan sekalian. Namun ketika mana Nabi Allah Musa memandang, tuan-tuan, dia melihat jabal, gunung itu, bukit itu pecah, tuan-tuan, cair di atas kudrat Allah Ta'ala. Terbeliak mata Nabi Allah Musa, tuan-tuan sekalian, apabila memandang keadaan tersebut. Sehingga pada akhirnya, Allahumma salli ala Muhammad, dia jatuh pingsan, tuan-tuan. Setelah mana dia jatuh pingsan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan lagi, tuan-tuan, dia ambil masa beberapa keadaan terkejut tengok kebesaran Allah. Allah Ta'ala, tuan-tuan, pada ketika itu bukanlah Nabi Allah Musa ini dapat nampak Allah, tapi dia dapat nampak kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali disebutkan lagi, tuan-tuan, falamma afaqa, setelah mana Nabi Allah Musa terjaga daripada pingsannya itu, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Disebut dia mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia kata, setelah Nabi Allah Musa dia berkata, maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka, tuan-tuan, dimulakan oleh Allah asbab untuk yakin kepada Allah. Kenapa Nabi Allah Musa minta maaf, minta taubat kepada Allah? Sebab dia minta sesuatu perkara yang extraordinary, tuan-tuan. Minta sesuatu perkara yang lebih daripada apa yang patut dia dapat.
Sebab itu tuan-tuan, last sekali dia kata, ya Allah, qala subhanaka tubtu ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku ini tubtu, dia sebut dirinya itu, ilaik, aku mohon taubat kepadamu wahai Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Tuan-tuan tak boleh nak bayang Allah. Mahma tasawwarta bibalik wallahu bikhilafin zalik. Setiap sesuatu yang tergambar dalam pemikiran entum, Allah tidak sedemikian. Kerana apa tuan-tuan? Kita takkan mampu untuk keberadaan tersebut. Kita takkan mampu untuk memastikan keadaan tersebut. Apatah lagi pada mata makhluk ini, kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dinampakkan dirinya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Dalam keadaan tersebut, para alim ulama kita tuan-tuan berpandangan bahawa memanglah di sisi ahli ulama ahli sunnah wal jamaah, kita mungkin tuan-tuan sekalian kat dunia ni tak mampu untuk nampak Allah dengan mata kita yang ini. Sebab mata yang ada sekarang ini adalah suatu mata hamba tuan-tuan. Mata kita lemah. Kita tak dapat nampak apa yang di sebalik tirai, apa yang di sebalik dinding. Tetapi tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan berpandangan bahawa insya-Allah di syurga Allah kelak tuan-tuan, seperti mana ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim pada hadis yang nombornya 633 tuan-tuan, kita akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kana julusan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana tuan-tuan mereka ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan dimulakan oleh Allah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini tuan-tuan membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka dalam keadaan yang sangat-sangat hebat tuan-tuan dimulakan oleh Allah, menceritakan tentang keberadaan Allah dan dilihatkan berkenaan dengan bulan, keindahan bulan tuan-tuan. Kalaulah kata kita nak samakan Allah Ta'ala dengan bulan, maka tidak sama sekali. Allah Ta'ala jauh lebih cantik tuan-tuan, jauh lebih jamil. Kerana Allah Ta'ala itu indah dan menyukai sesuatu perkara yang indah. Sehingga para ashabah tuan-tuan bertanya-tanya, apakah mungkin suatu masa nanti kita akan melihat kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ianya tercatat tuan-tuan dalam Sunan Ibnu Majah pada hadis yang ke-187 dinyatakan kepada kita, idza dakhala ahlul jannah, apabila orang-orang ini ahli syurga ini masuk ke dalamnya, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan kepadanya, turiduna syai'an uridakum fayaqulu na'lam apakah kamu ingin aku tambahkan lagi nikmat kepadamu? Maka mereka menjawab, dia kata apa dia? Tuan-tuan sekalian, ahli syurga ni kata, dah banyak sangat yang kau beri kepada kami wahai Allah. Kau dah halang kami daripada masuk syurgamu wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga tuan-tuan dimulakan oleh Allah, rupa-rupanya nikmat dah masuk syurga, dapat lagi nikmat yang lain. Apa dia tuan-tuan? Fama u'tu syai'an ahabba, jika aku berikan kepadamu ini, insya-Allah kamu akan mencintainya daripada nikmat-nikmat yang lain. Minan nazar ila rabbihim azza wajal, maka antaranya itu aku ingin memberikan izin padamu untuk melihat keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ulama kita berpandangan tuan-tuan, melalui hadis Ibnu Majah 187 ini, kita akan melihat Allah bukanlah dengan mata yang kita pakai pada ketika ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi jalan yang lain dalam kehidupan kita tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Jadi itulah keberadaan, keyakinan kepada Allah. Jadi yakin kepada Allah tuan-tuan, termasuklah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuklah mengamalkan wirid kepada Allah. Saya nak kata kepada tuan-tuan, kita betul-betul berada di akhir zaman. Semua benda dah rosak tuan-tuan. Siapa yang tak rosak hanyalah kepada mereka yang istiqamah, tangannya bergerak, berzikir, berwirid kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tak ada mujahadah. Tuan-tuan yang semangat berjuang, tuan-tuan yang semangat nak buat kerja agama Allah, yang semangat untuk datang taat kepada masjid Allah tuan-tuan, mujahadah yang paling besar, yang paling penat adalah kita betul-betul menahan hawa nafsu kita tuan-tuan. Nafsu ini adalah musuh dalam selimut tuan-tuan. Dan ingat, tuan-tuan kena banyak sabar. Sabar yang pertama tuan-tuan, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Buat taat pada Allah, sabar tuan-tuan. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan sabar yang ketiga tuan-tuan, sabar dalam ikhtiar semua dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Para alim ulama kita dah lama pergi tuan-tuan. Iman kita semuanya boleh diuji tuan-tuan. Dan kita kalau boleh tak nak suatu langkah pun dalam hidup kita ini yang merugikan kehidupan kita tuan-tuan, yang menjatuhkan maruah kita. Oleh kerana itu tuan-tuan, sungguh-sungguh usahalah jaga iman kita tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan ni ada yang bangun malam. Saya nak kata bangunlah malam tuan-tuan. Sebab cara paling pantas untuk tuan-tuan dapat yakin kepada Allah adalah dengan tuan-tuan bangun malam. Waktu sahar biyadi. Pada waktu-waktu itu yang qabla suhur. Waktu-waktu sebelum mana waktu sahur itu tuan-tuan. Itulah waktu yang paling barakah. Bermunajat kepada Allah. Bangun malam, cakap kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah berikan kekuatan kepada kita. Dalam syair waktu sahar sebut tuan-tuan, pada malam itulah Allah Ta'ala bagi penawar kepada siapa yang sakit. Pada malam itulah tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Allah bagi ubat kepada mereka tuan-tuan. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad. Jadikanlah Al-Quran sebagai peneman dalam kehidupan kita. Jauhlah kita tuan-tuan daripada mudarat ke atas dunia ini. Ramai hari ini orang pening kepala tuan-tuan. Ramai orang pening kepala. Ustaz sempit hari ini. Ramai kawan-kawan, tuan-tuan sekalian kata, Ustaz saya tak larat, sempit hari ini Ustaz. Kawan-kawan saya tuan-tuan ditanyalah Ustaz, habis dah kosong. Saya baru-baru ni live sebagai panel, ditanyalah Ustaz, tuan-tuan dah tak ada orang dah tuan-tuan. Yang nak tolong jaga, nak tolong ambil ayat letak dekat penceramah tengah live TV pun dah tak ada orang tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ramai orang tengah sibuk tuan-tuan sekalian hari ni, pening kepala. Jadi Ustaz, kalau saya pening kepala, berdengung sekalian, kadang-kadang siapa yang ada darah tinggi itu memang akan biasa akan telinga berdengung, pening kepala sangat teruk waktu itu tuan-tuan. Jadi apa yang nak buat, maka saya nak hadiahkan kepada tuan-tuan apa yang diambil daripada guru-guru saya. Dalam kitab Al-Imam Tirmizi, dalam bab Khatamun Nubuwah, suatu ketika seorang sahabat Nabi namanya Sa'ib ibn Yazid jumpa Rasulullah. Dan bila dia jumpa Rasulullah, tuan-tuan sekalian, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni pening kepala. Maka apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi usap kepalanya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di antara sunnah, bila tuan-tuan pening kepala, tuan-tuan usap kepala tuan-tuan. Nak baca apa Ustaz? Baca surah Al-Waqi'ah pada ayat ke-19 tuan-tuan. Surah Al-Waqi'ah ayat 19. La yusadda'una anha wa la yunsifun. Ayat ini tuan-tuan digunakan untuk mereka yang migrain, untuk mereka yang bipolar, untuk mereka yang menghadapi ketidakstabilan pada kehidupan mereka, stres tuan-tuan sekalian. Maka maksud ayat tersebut, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Tidaklah Allah Ta'ala itu memeningkan kepala mereka dan memabukkan mereka tuan-tuan sekalian. Diusapkan kepada kepala, dibacakan tuan-tuan sebanyak 7 kali dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Dan setelah daripada itu, Allahumma salli ala Muhammad pada teknik yang kedua. Kalau tuan-tuan pernah tengok di satu orang Cina tu, yang dia boleh buat bunyi-bunyi badan, dia bunyikan tulang belakang kita, bunyikan telinga kita, apa semua. Nama ilmu tersebut ilmu chiropractic tuan-tuan. Saya pernah belajar ilmu itu, tapi saya tak mampu nak amalkan sebab badan tak cukup kuat nak bagi bunyi badan-badan orang lain. Tapi apa yang dia buat tu betul. Kalau tuan-tuan nak reducekan stres, ini khusus kepada mereka yang bukan ada darah tinggi. Sebab apa? Siapa yang ada stres tuan-tuan, tuan-tuan boleh tarik telinga tuan-tuan sekalian. Di bahagian telinga kita ni tuan-tuan, ada satu, Allahumma salli ala Muhammad, kudrat Allah, termo yang mengawal tubuh badan kita, stability badan kita tuan-tuan. Sebab itu orang yang kalau darah tinggi ni, dia berdesing telinga dia dan dia rasa nak tumbang. Kerana pada telinganya itu, Allahumma salli ala Muhammad, sudah tidak stabil tuan-tuan. Maka apa nak buat? Kepada mereka yang bukan sebab darah tinggi pening kepala, tuan-tuan bacakan pada tangan ayat surah Al-Waqi'ah ayat 19 tadi, baca pada tangan 11 kali tuan-tuan. 11 kali baca, dan setelah itu tuan-tuan tarik telinga sehingga merahlah telinga tuan-tuan sekalian. Jangan tarik kuat sangat, tertanggal naya saya tuan-tuan. Tarik sikit sehingga merah pada ketika itu. InsyaAllah bila merah itu turun tuan-tuan sekalian, maka akan hilanglah, turunlah sekali, reduce sekali stres kita, tekanan kita, dan apa yang berlaku dalam kehidupan kita tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Wabil hasil, yakinlah kepada Allah tuan-tuan sekalian, di atas setiap ubat, di atas setiap anugerah kepada Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan,
Sebabkan kita dah lama tak berjumpa ni, saya nak bagi lagi satu amalan. Harap-harap tuan-tuan beramal dan tuan-tuan pakai elok. Saya nak bagi tuan-tuan kenapa para alim ulama kita apabila mereka baca Al-Fatihah mereka tajam tuan-tuan. Al-Fatihah mereka capai kepada maksud. Antara rahsia yang saya nak bongkarkan pagi ini tuan-tuan sekalian, amalan para ulama yang menyebabkan mereka punya Al-Fatihah, yang histeria sakit dia baca Al-Fatihah, Allah Ta'ala bagi sembuh. Yang sakit lutut dia baca Al-Fatihah, Allah Ta'ala bagi sembuh. Benda sama tuan-tuan. Yang pertama, lebihnya dekat niat. Yang kedua, dia yakin betul-betul Al-Quran boleh datangkan kesihatan dan ubat kepadanya tuan-tuan. Dan yang ketiga, cara dia baca Al-Fatihah tuan-tuan adalah dengan satu nafas sahaja. 7 ayat tersebut dia baca dengan satu nafas sahaja dan diisbatkan sebagai syifa tuan-tuan. Itu kaedah yang ketiga. Siapa yang tak cukup nafas untuk pakai kaedah yang ketiga, iaitu membaca Al-Fatihah 7 ayat ini dengan sekali nafas, tuan-tuan boleh pakai kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat ini tuan-tuan adalah kaedah qa yang para ulama ini, para muallish, ulama-ulama yang para perawat dulu yang mengamalkan Al-Fatihah sehingga Al-Fatihah mereka menjadi tajam. Apanya tuan-tuan? Ketika tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, maksud Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya tuan-tuan, padanya Allah aku meminta pertolongan dan aku beribadah. Iyyaka na'budu, wahai Allah, padanya aku ini beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah aku mohon pertolongan. Waktu ayat itu tuan-tuan masukkan niat. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati terus masukkan niat, ya Allah, hilangkanlah aku daripada kanser ya Allah. Untuk siapa yang ada sakit kanser tuan-tuan, boleh baca ba'da solat, khusus pada solat subuh tuan-tuan, 7 kali Al-Fatihah. Dan waktu itu masukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katalah sakit tu satu jenis tuan-tuan, ke-7 Al-Fatihah itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diniatkan dengan sakit yang sama. Kalau sakit pertama, contohnya sebab sakit lutut, 2 sakit lutut, 3, 4, 5, 6, 7, semua sebab sakit lutut tuan-tuan sekalian, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana al-awwal pada Al-Fatihah itu tuan-tuan telah pun ada banyak ubat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita kena yakin kepada Allah dan memberilah ianya infak dan kebaikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah. Saya mohon ampun dan maaf, seharusnya saya berhenti 7.10 tadi, ada terlajak 4 minit tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita, dan kita pun nak bersungguh-sungguh jaga SOP tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada diri saya sendiri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, siapa yang dapat ilmu pagi ni yang saya bagi tadi, kalau tuan-tuan jumpa mana-mana tok-tok guru yang ajar benda yang sama, tuan-tuan minta sanad dan ijazahlah daripada mereka tuan-tuan. Saya ada ijazah, saya ada sanad, tapi bukan tahap saya nak bagi kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jumpalah orang-orang alim, orang para pendakwah yang lama-lama, yang alim, yang saleh, wara' tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa dia dan mintalah ijazah daripada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita semua. Marilah kita doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir wa la tu'assir wafitamin bil khair. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma haramna lazzata ma'siyatika warzuqna lazzata ta'atika. Ya Allah, haramkanlah kami daripada merasai kelazatan buat maksiat padamu ya Allah, dan rezekikanlah kami untuk mendapat kelazatan dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon ampun yang maaf atas sekalian, yang baik datang daripada Allah. Pada saya banyak kejahilan, banyak kekurangan dan banyak kedaifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.